Assalamualaikum. Okey, hari ini adalah bahagian terakhir untuk bab 5 taburan kebarangkalian. Pada hari ini kita akan fokus kepada subtopik 5.3 iaitu taburan normal. Kita dapat 4 perkara yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, kita nak kenal dahulu, kita nak faham dahulu ciri-ciri graf taburan normal. Okey, yang kedua, kita nak menentukan dan juga mentafsir skor piawai. Okey, so daripada normal, taburan normal kita nak tengok kepada skor piawai Z. Yang ketiga, kita nak menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal. Okey, dan yang keempat, kita menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan normal. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang taburan binomial. Dalam taburan binomial, biasanya soalan-soalan ni ialah soalan dalam bentuk contohnya macam jika 8 orang murid dipilih, jika 20 pula, jika 5 barang dipilih. Maksudnya kita menggunakan ruang sampel yang kecil. Okey, n tu nilai dia adalah kecil. Okey, so jika suatu sampel menjadi besar, n menjadi besar, apakah yang akan berlaku pada pengiraan penggunaan taburan binomial? Contohnya n lebih daripada 30. Contoh, kalau lebih daripada 30, okey, jadi bilangan sampel tu jadi besar, maka pengiraan akan jadi rumit kalau kita guna taburan binomial. So, kalau sampel semakin besar, kita tidak akan menggunakan taburan binomial, kita akan menggunakan taburan normal. Dan secara amnya, taburan normal ni adalah satu fungsi kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, ini adalah graf yang menunjukkan taburan normal. Okey, berdasarkan rajah, ini adalah graf dia lah. Graf dia akan bentuk dia macam bentuk loceng kat sini. So, kat tengah-tengah ni, ini adalah mean, median dan juga mode. Tengah-tengah ni, paksi simetri dia ni adalah mean, median dan juga mode. Okey, so yang kedua graf bersimetri. Okey, graf bersimetri maksudnya kebarangkalian yang kawasan hijau sama dengan kebarangkalian yang kawasan kecil. Maksudnya kawasan purple. So kawasan belakang ni sama dengan kawasan depan. Sebab dia bersimetri. Okey, ni 50% dah samalah. Okey, so ni ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia yang pertama cikgu cakap dia dah bentuk loceng. Okey, kemudian ni kat tengah-tengah ni adalah mean, median dan juga mode. Okey, kedua-dua hujung graf. Okey, ni hujung graf. Okey, dia tidak menyentuh paksi X. Maksudnya dia secara tidak terhingga. So kita anallah tak tahu. So jumlah luas bawah graf. Okey, jumlah kat semua yang bawah graf ni, hijau campur purple, jumlah dia ialah macam biasa kita tahu kebarangkalian jumlah dia ialah 1. Okey, secara amnya, tata tanda untuk taburan normal bagi pemboleh ubah X, okey, ditulis sebagai X, okey, N untuk normal. Sebelum ni kita guna binomial kan. Kalau binomial, kita ada N dan P. Kat sini kita letakkan bilangan dan P ialah kebarangkalian untuk kejayaan. Tapi untuk normal, kita akan letakkan nilai mean dan juga nilai sisihan piawai kuasa 2. Ataupun sisihan piawai kuasa 2 ni adalah nilai variance. Okey, tadi cikgu cakap graf taburan normal semuanya bentuk dia sama, iaitu bentuk loceng. Okey, bentuk loceng kan? Okey, walaupun graf taburan normal mempunyai bentuk yang serupa, bentuk loceng tu, namun kedudukan dan juga lebar graf dia bergantung kepada nilai mean dan juga nilai mean kat sini dan juga nilai sisihan piawai. Okey, jadual dia menunjukkan perbezaan bentuk dan juga kedudukan graf apabila nilai mean dan juga nilai sisihan piawai berubah. Okey, so kalau graf yang pertama, kita tengok nilai mean dia berubah. Ada dua graf dengan mean yang berbeza. Okey, kalau nilai mean dia akan mempengaruhi kedudukan graf. Bentuk graf dia tidak akan berubah, tapi nilai mean tu akan mengubah kedudukan. Semakin besar nilai mean, jadi kedudukan graf tu akan semakin ke hadapan. Okey, manakala kalau untuk sisihan piawai pula dia akan mempengaruhi ketinggian dan kelebaran graf. Tapi kedudukan dia tidak berubah. Maksudnya ni sisihan piawai dia akan efek pada tinggi dia.
Semakin besar nilai sisihan piawai, semakin besar serakan taburan normal daripada nilai mean. Maksudnya makin tinggilah dia. Okey, so itu adalah perbezaan bentuk masih lagi semua bentuk loceng, tapi kedudukan dan juga ketinggian graf tu berbeza, efek dia daripada nilai mean dan juga nilai sisihan piawai. So kalau kat sini kita tengok luas graf, okey, kalau kat sini P, A, X, A kurang daripada X kurang daripada B sama dengan kebarangkalian A kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan B. So kedua-dua ini adalah benda yang sama. Okey, ini ialah soalan latihan kendiri 5.10 buku teks muka surat 168. Okey, Raja menunjukkan graf taburan normal bagi pemboleh ubah rawat selanjar X. Okey, so soalan A, nyatakan mean bagi X. Okey, dalam nota sebelum ni, dalam slide sebelum ni, cikgu dah terangkan nilai mean, median dan juga mode adalah garis paksi simetri bagi graf tersebut. So kat sini direct kita tahu nilai mean dia ialah 15 sebab dia adalah garis yang ni, paksi simetri. Okey, B, ungkapkan rantau berlorek Q dan R dalam tata tanda kebarangkalian. Okey, so di sini yang berlorek ni apakah rantau yang berlorek dalam tata tanda kebarangkalian. Okey, so kita untuk rantau R, rantau R, ni rantau R, kebarangkalian P, X kurang daripada 12. Okey, manakala untuk rantau Q, PX lebih besar daripada 18. Lebih besar lah sebab dia ke atas kan. Ni kurang. So kurang daripada 12. So ingat P kena ada. P adalah simbol untuk kebarangkalian. Okey, manakala untuk soalan C, jika PX lebih kecil daripada 18. Okey, so nilai PX lebih kecil daripada 18 sama dengan ni. Okey, ini nilai dia. Lebih kecil. Lebih kecil bermaksud lebih kecil daripada 18. So sini 18. So lebih kecil kat sini. Semua ni kat sini. Semua kat sini. Lebih kecil. Ni semua ni. Okey. So nilai yang lebih kecil ni ialah. Dia bagi ialah 0.765. Okey. So kat sini ialah 35. Cari. Okey. Yang ini PX lebih besar daripada 18. Okey. So dia nak cari kawasan depan ni sahaja. Jadi kalau nak cari kawasan depan ni sahaja, kita tahu kebarangkalian semua sekali, jumlah semua sekali sama dengan 1 kan. So nak cari PX lebih besar daripada 18, 1, semua sekali 1 kita akan tolak dengan kebarangkalian PX lebih kecil daripada 18. 1 maksudnya semua tolak dengan yang lebih kecil ni. Iaitu yang dia dah bagi pada kita iaitu 0.7635. Jadi kita akan dapat yang lebih yang ni yang berlorek untuk PX lebih besar daripada 18 sama dengan 0.2365. Okey, seterusnya dia nak cari P kebarangkalian 15 antara X antara 15 hingga 18. Okey, antara 15 hingga 18, okey ni kawasan dia yang ni. Okey, cikgu tandakan dengan warna kuning. Okey, so ini dia nak cari kawasan ni. Kalau perhatikan, kawasan kuning ni dia adalah terdiri daripada separuh graf. Separuh graf. Separuh daripada 1 ialah 0.5. Jadi 0.5 yang ni, 0.5 kita tolak je lah dengan yang ini. Yang kita dah dapat tadi. X lebih besar daripada 18 iaitu 0.2365. Maka untuk kawasan yang warna kuning ni, ini ialah 0.2635. Okey, soalan nombor 2. Suatu pemboleh ubah rawat selanjar, X dia bagi mean dan juga 16. Ingat 16 tu apa? Okey, dan bersimetri pada X sama dengan 12. Okey, so soalan A nyatakan nilai mean. So sebenarnya direct kita dapat mean sama dengan 12. Mean sama dengan 12 sebab dia kata bersimetri pada X sama dengan 12. So simetri dia 12, jadi mean dia adalah 12. Okey. So, lakarkan graf taburan normal itu dan lorekkan rantai yang mewakili 10, X antara 10 hingga 15. Okey, so kalau cikgu buat graf dia, taburan normal, ada sedikit kesalahan ya kat sini, graf ni. Ni dia tak boleh menyentuh paksi X. Okey, so tengah-tengah adalah mean, iaitu kita dah dapat 12. So, dia terus nyatakan 10 hingga 15. Okey, so 10, belakang dia lah 10. Okey, manakala 15 ke depan daripada mean dia. So lorekkan. Jadi kawasan yang berlorek untuk X antara 10 hingga 15 ni yang warna kuning.
Okey, tadi kita telah belajar, kita faham tentang taburan normal, graf taburan normal. Okey, so sekarang kita nak tengok taburan normal piawai. Okey, apa yang dimaksudkan dengan taburan normal piawai? Okey, taburan normal piawai ni sebenarnya adalah satu taburan normal dengan mean dan sisihan piawai ialah kosong dan juga sisihan mean kosong, sisihan piawai dia 1. So kalau dalam graf yang awak tengok dalam buku teks muka surat 170, yang warna merah ni, okey, warna merah ni adalah taburan normal piawai. Di mana kita tengok lengkung dia kat sini, okey, paksi simetri dia ialah kosong, mean dia kosong. Okey, kemudian tengok sisihan piawai dia. Okey, kalau kita perhatikan sisihan piawai dia 1.0. Ni. Ni 1.0 sisihan piawai dia. Okey. So, daripada maklumat soalan dia. Okey, jadi ni graf yang warna merah ni, ini dia menjadi lengkung piawai untuk tujuan perbandingan ke atas semua pemboleh ubah yang yang bertaburan normal. Maksudnya yang warna purple, warna purple, warna biru, semua ni kita akan menggunakan satu standard. Taburan normal piawai ni adalah satu standard. Okey, untuk kita ukur kebarangkalian pemboleh ubah selanjar tadi. Okey, so kalau tadi, ini adalah pemboleh ubah rawak selanjar dengan taburan normal dia ialah mean dan sisihan piawai. Jadi, ini untuk pemboleh ubah rawak selanjar taburan normal ni kita nak piawaikan dia kepada pemboleh ubah rawak selanjar Z. Okey, boleh dipiawaikan kepada pemboleh ubah rawak selanjar Z. Okey, X nak tukar pada Z. Okey. Dengan rumus macam ni. So Z ni kita nak tukarkan X kepada Z. Z sama dengan X tolak dengan mean bahagi dengan variance. Bukan variance, bahagi dengan sisihan piawai. So Z sama dengan X tolak mean bahagi dengan sisihan piawai. So Z ni dia bertaburan normal dengan mean kosong dan juga variance 1. So ini adalah standard dia lah. Okey, so kalau kita tengok soalan latihan Kediri 5.11 buku teks buku 172. Okey, untuk soalan yang pertama. Suatu pemboleh ubah rawak Z selanjar X bertaburan normal dengan mean U 24 dan sisihan piawai 6. Cari skor Z jika X sama dengan 19.5. Okey, macam cikgu cakap tadi, nak cari skor Z ialah X tolak mean bahagi sisihan piawai. So ni X, okey, 24 dan juga 36. Kenapa 36? Sebab ini adalah sisihan piawai kuasa 2, variance. So ni 6. 6 kuasa 2, 36. Ataupun boleh tulis 6 kuasa 2. So ini adalah nilai X dia yang soalan bagi. X sama dengan 19.5. Mean ialah 24, sisihan piawai ialah 6. Okey, kita nak cari Z. Nak cari Z, kita masukkan dalam formula X tolak mean. So 19.5 tolak dengan 24. Okey, bahagi dengan 6 sisihan piawai. So kita akan dapat Z ialah negatif 0.75. Okey, so sebenarnya kalau kalau X ni sebenarnya cikgu dah lukis. Okey, ni adalah graf untuk taburan normal X lah. Okey, di mana mean ialah 24 dan nilai X yang diberi ialah 19.5 kat sini. Ini adalah taburan normal. Okey, manakala bila cikgu tukarkan dia adalah benda yang sama sebenarnya. Ini adalah taburan normal, ini adalah taburan normal Z. Okey, taburan normal Z iaitu taburan normal piawai. So sama juga mean dia ialah kosong. Okey, sebab ingat Z mean dia mesti kosong, sisihan piawai dia 1. So mean kosong. So nilai Z ialah negatif 0.75. So dia adalah benda yang sama. Kenapa kita kena tukar? Okey, sebab kita hanya boleh mencari kebarangkalian dengan menggunakan taburan normal piawai. Dengan menggunakan jadual buku CV tu dia akan gunakan pemboleh ubah dia kosong, nilai dia kurang daripada 1 kan. Jadi 19.5 adalah nilai yang agak besar. Okey, so itulah soalan yang pertama. Okay, soalan kedua, X ialah pemboleh ubah rawak selanjar yang bertaburan normal dengan X N500 dan juga varian 169. Okay, so kita keluarkan dahulu maklumat soalan dia. Okay, so daripada maklumat soalan, 500 ni apa? X tak tahu, okay? Dia suruh cari nilai X. Okay, so 500 ni adalah mean.
Okey, manakala sisihan piawai ialah 169 punca kuasa dia. Sebab ini nak 169 ni kuasa 2 tadi ni. So punca kuasa kita akan dapat sisihan piawai ialah 13. So macam mana nak cari X? Sebab dia kata jika skor Z ialah 1.35. Okey, so 1.35 ni adalah Z. Kita gantikan dalam formula. Di mana X tolak 500 per 13. Okey, macam biasa. Kita akan darab silang. Okey, X tolak 500. Okey, sama dengan 17.55 ni cikgu darabkan. 1.35 darab 13. 17.55. So, kita akan dapat X. Tolak 500, pindahkan jadi tambah 500. So, X sama dengan 517.55. Okey, kita sambung dengan soalan yang sama. Okey, soalan 3 dan 4. Okey, daripada soalan 3. Soalan 3 dia kata Raja menunjukkan graf taburan normal bagi jisim telefon pintar. Okey, oleh sebuah kilang. Jika sisihan piawai 0.05. Okey, so ini ialah sisihan piawai. Dia suruh cari skor Z. Okey, apabila X sama dengan 0.14. Okey, so daripada graf, maklumat dulu. Apa maklumat yang kita tahu? Okey, daripada graf kita tahu nilai min ialah 0.15. Okey, keluarkan dahulu maklumat yang kita tahu. X adalah bertaburan normal dengan min 0.15. Okey, dan ini ialah sisihan piawai dia 0.05. Okey, tapi sebab dia menggunakan variance kan, formula dia ialah variance. So letak je lah kuasa 2. Asalkan awak ingat ya, ni 0.05 adalah sisihan piawai. Okey, so maklumat untuk soalan A, dia nak tanya kalau dia suruh cari skor Z, kalau X sama dengan 0.14. Okey, so min dan juga sisihan piawai kita dah tahu. Okey, so gantikan sahaja dalam formula. Nak cari Z, X tolak min bahagi sisihan piawai. So 0.15 tolak dengan 0.15 bahagi dengan 0.05. Okey, so kita akan dapat nilai Z, skor Z ialah negatif 0.2. Okey, manakala soalan B, dia suruh jisim telefon pintar yang dipilih secara rawak. Jika skor Z ialah negatif 0.2. So, dia bagi skor Z. Skor Z dia bagi. Ni Z dia bagi, dia suruh awak cari nilai X. Okey, so negatif 0.2 Z dia dah bagi. So, dia suruh cari skor X berapa. So, macam biasa dengan menggunakan penyelesaian masalah linear. Okey, so cikgu gunakan petua darab. Cikgu darabkan 2 kat sini. Negatif 0.12 darab dengan 0.05. So, akan dapat negatif 0.006. So, tolak. Cikgu nak X kan. So, tolak ni cikgu akan bawa ke sana jadi tambah. Jadi, kita akan dapat X sama dengan 0.144 kilogram. Okey, soalan yang kedua. Suatu pemboleh ubah rawat selanjar X bertaburan normal dan bersimetri pada X sama dengan 45. So sebenarnya maklumat kat sini dia kata bersimetri. So ini sebenarnya adalah min. Dia bersimetri maksudnya ini adalah min. Jika X dipiawaikan kepada taburan normal piawai, didapati, okey, dia kata didapati bahawa X60 akan dipiawaikan kepada Z1.5. So dia kata akan dipiawaikan kepada Z sama dengan 1.5. So soalan dia kata dia nak nyatakan min dan sisihan piawai. Okey, untuk min direct kita boleh dapat sebab dia dah cakap bersimetri iaitu X sama dengan 45. Okey, so cikgu tukarkan dahulu, cikgu keluarkan dahulu bentuk taburan normal dia. So, min 45, sisihan piawai dia kita tak tahu. Okey, tapi dia dah bagi tahu kalau X sama dengan 60, okey, dia kata akan dipiawaikan kepada Z 1.5. So, Z dapat 1.5 jika X sama dengan 60. Okey, di sini cikgu gunakan sisihan piawai sebagai Y. Okey, so sebagai Y Okey, so cikgu darab silang 1.5 darab Y sama dengan 1.5 Y. Okey, 60 tolak dengan 45. So 15. Maka cikgu akan dapat Y sama dengan 10. Okey, tapi jangan tinggalkan jawapan macam ni sebab soalan cakap nyatakan min dan sisihan piawai. So nyatakan. Jadi min sama dengan 45, sisihan piawai sama dengan 10. Okey, dalam slide ni cikgu nak ajar awak macam mana kita nak cari kebarangkalian dengan skor Z. Okey, macam tadi, step yang pertama tadi skor normal, okey, X kita tukar pada Z.
So sekarang bila dah dapat Z, okey macam soalan ni, Z lebih besar daripada 0.524. So Z ni kita nak baca kebarangkalian dia dengan menggunakan sifir taburan norma piawai. Okey, so ini awak boleh rujuk buku kerja awak ada. Okey, kemudian macam mana kita nak baca dia? Okey, so tips dia yang pertama, sifir taburan norma piawai ni hanya memberi nilai bagi luas di hujung kanan graf sahaja. So maksud kita ni kebarangkalian ni dia hanya bagi untuk ni yang lebih besar sahaja. Macam ni PS lebih besar daripada K. So ni kawasan yang berlorek ni. Okey. Ni kawasan yang kita baca sekarang ni adalah ni lah kawasan yang berlorek ni. Ni nilai yang kecil-kecil kat dalam ni adalah kawasan yang berlorek, luas dia. Okey, so luas dia, so dia bagi kat sini adalah lebih besar. Okey, contoh kita tengok soalan A, PZ lebih besar daripada 0.524. Okey, so sekarang ni kita tengok yang pertama 0.5. So cari skor Z kat sini, tengok Z 0.5. Okey, so kat sini 0.5. Okey, 0.52. Okey, so 0.52. Okey, ni 2. So kat sinilah sebaris So 2 kat sini sebaris, kita dapat kat sini 0.3015. Okey, kemudian dia kata ada nombor 4 kat belakang. Okey, nombor 4 kat belakang kita tengok yang bahagian minus ni, tolak. So kalau 4, okey 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Okey, 4 kat sini sebaris dengan dia ialah 14 dengan 4 kan. Okey, minus ni bukannya bermaksud tolak 14. Okey, bukan bermaksud tolak 14, tapi sebenarnya tolak dengan 0.0014. Jadi 0.3015 yang tadi yang kita dapat yang pertama, kita akan tolak dengan yang kat belakang ni 0.0014. Jadi kebarangkalian dia ialah 0.3001. So ini adalah kebarangkalian dia. Okey, kebarangkalian ni sama dengan luas ni lah, luas kawasan yang berlorek. Okey, soalan yang B, dia nak PZ lebih kecil daripada negatif 1.253. Jadi kalau cikgu lukiskan, okey, skor Z, min dia ialah kosong. So paksi simetri dia ialah kosong lah. So dia nak lebih kecil daripada negatif 1.253. So lebih kecil kat sini. Ni lebih kecil kat sini. Okey. Macam kita cikgu cakap tadi, kalau untuk graf ni kita tak boleh baca lebih kecil. Ni kawasan tak boleh nak kira. Sebab graf ni dia hanya bagi bacaan lebih besar ke depan sahaja. Dia bagi lebih besar. Okey, lebih besar dan positif. Okey. So, kita akan tapi cikgu dah cakap tadi ciri-ciri graf taburan norma ialah dia adalah bersimetri. So, bersimetri maksudnya luas kat belakang ni sama dengan luas yang kat depan ni. Jadi kita tak boleh nak kira PZ kurang daripada negatif 1.253. Tapi kita boleh gunakan PZ kurang ni sama juga dengan PZ lebih besar daripada positif 1.253. Okay, so macam mana nak baca? Okay, tengok dulu kat mana 1.2. Okay, so tengok Z 1.2 kat sini. Okay, kemudian 5. Okay, tengok 5 sebaris dengan dia 5 kita dah dapat kat sini. Okay, dan yang last kali ialah 3. So 3, 6 kat sini. So maksudnya yang tadi kita dapat 0.1056, jangan tolak dengan 6. 0.1056 ni bermaksud tolak dengan 0.0006. Dia mesti ada 4 titik perpuluhan kat sini. So maksudnya jawapan dia sama juga dengan 0.1050. Okey, untuk C, PZ lebih kecil daripada 0.75. Okey, so PZ lebih kecil daripada 0.75. Kalau cikgu lorekkan, dia lebih kecil kat sini 0.75 kan. Lebih kecil maksudnya dia nak semua. Luas kawasan semua ni daripada depan ni sampailah kepada belakang ni. Semua sekali ni. Okey, so macam cikgu cakap, kita tak boleh nak kira yang lebih kecil daripada belakang ni. Sebab graf hanya bagi nilai yang lebih besar daripada. Okey, jadi kaedahnya ialah kita tahu jumlah luas semua ni ialah 1. Jadi 1 kita akan tolakkan dengan kawasan putih. 1, semua 1 tolak dengan kawasan putih untuk dapatkan kawasan yang berlorek. So maksudnya 1 kita tolakkan dengan PZ lebih besar daripada 0.75. Okay, so kita baca kat 0.75 lah. Okay, cari dekat Z 0.7. Okay, ni 0.75. So cari dekat 5. Okay, kat sini.
0.2266. Okey, so belakang 5 dah tak ada. Bahagian minus ni tak ada. So kita stop kat sini je lah. So 1 tolak dengan 0.2266. Jadi kita akan dapat jawapan ialah 0.7734. Okey. Untuk soalan D, PZ lebih kecil daripada negatif 2.3. So lebih kecil daripada negatif 2.3, dia nak kawasan sini lah. Okey. So macam mana kita nak kira, bukan. Dia nak lebih besar ni kan, lebih besar. Okey, sorry. Cikgu padam, bukan lebih kecil, dia nak lebih besar. So kalau lebih besar kat sini, semua ni, dia nak semua lebih besar. Okey. Lebih besar. Okey, memang graf ni dia boleh dia bacakan lebih besar. Okey, memang graf ni kalau tengok kat sini dia memang baca lebih besar. Tapi masalahnya ini ialah negatif 2.3. Dia tak ada bacaan negatif di sini. Jadi cara dia ialah kita tahu kat sini, okay, jumlah semua adalah 1. Dan luas kawasan putih ni bersimetri dengan kawasan depan yang 2.3 kan. Jadi maksudnya dia bersimetri. Kawasan putih kat sini sama. Ni kawasan yang kawasan kat sini yang cikgu warnakan kuning ni, yang ni sama macam kawasan kat sini. Jadi cara dia nak dapatkan kawasan yang lebih besar warna merah ni ialah 1 kita akan tolak dengan yang kuning kat sini. Okey. So sebab dia adalah sama, depan simetri, dia saling bersimetri. Jadi 1 tolak PZ lebih besar daripada 2.3. Okey, bacakan kat mana 2.3 kat sini. Okay, so dia 2.3, tak ada nombor, so kita refer pada yang kosong lah, iaitu 0.0107. Jadi 1 tolak dengan 0.0107, jadi kita akan dapat 0.9893. Okey, dan soalan E, dia nak PZ antara 0 hingga 1.97. Okey, so 0.197, okey, so kawasan dia kat sini. Okey. So, kawasan dekat sini. So, bila kawasan dekat sini, okey, kalau perhatikan, dia antara kosong. So, kawasan ni, ini adalah separuh daripada graf. So, kalau separuh, jumlah dia ialah 0.5. Okey, dan graf ni kita tak boleh baca, yang cikgu cakap tadi, tak boleh baca yang tengah-tengah ni, tapi dia boleh baca yang kat depan ni, kawasan putih. Jadi 0.5 tolak dengan PZ lebih besar daripada 1.97. So maksudnya 0.5 separuh, semua yang separuh tolak dengan kawasan putih, kita akan dapat kawasan yang berloret warna merah ni. Okay, so sekarang kita baca 1.97. Okay, kita cari 1.9. Okay, kat sini ialah 1.97. Okay, 7 ada kat belakang ni, iaitu ni. 0.0244. Okay, bahagian minus tak ada, so stop kat sini. So 0.5 tolak dengan 0.0244, jadi kita akan dapat 0.4756. Okay, next kita nak cari P Z antara kebarangkalian Z antara negatif 2.134 hingga 1.423. Jadi kalau cikgu loretkan, dia adalah kawasan kat sini. Okay, dia kawasan kat sini. Okay, so macam mana nak dapat kawasan yang berloret warna merah ni? Okay, ialah kebarangkalian semua, iaitu 1, semua ni 1, kita akan tolak yang kawasan putih kan. So kawasan ni tak ada masalah lah, 1.423 lebih besar daripada dia, kita tak ada masalah. Tapi kat belakang ni, dia adalah ke belakang. Tak ada masalah kalau ke belakang pun, tapi sebab kita tahu yang belakang ni adalah bersimetri sama dengan yang depan. So, cara dia ialah cara dia ialah 1 tolak dengan 1 semua tolak dengan ni, kawasan yang ini lebih besar daripada 1.423. Kemudian tolak dengan 2.134, maksudnya ni kawasan ni. Tapi kita bawa dia ke depan sebab dia bersimetri. Okey, so kita baca dulu 1 tolak dengan baca yang pertama dulu 1.423. So bacakan 1.4, okey di sini 1.4, 2, okey kat sini. Kemudian ada 3 kat belakang. 3 kat belakang ialah 4. So maksudnya 0.0778 tolak dengan, bukan tolak 4 ya, tolak dengan 0.0004. So kita akan dapat 0.0774. Okay, kemudian kita baca yang ni pula, Z lebih besar pada 2.134. Okay, so 2.1 di sini, 2.13. Kat sini 0.0166 dan nombor terakhir ialah 4 ni 4. So tengok sebaris dengan dia ialah 2.
So maksudnya 0.0166 bukan tolak 2 tapi tolak 0.0002. So dapatlah 0.0164. So kalau tekan kebarangkalian dia, kita akan dapat, tekan kalkulator kita akan dapat kawasan yang merah ni, kebarangkalian dia ialah 0.9062. Okay, next untuk soalan G. Okay, P nilai mutlak Z sama dengan 0.834, lebih besar. Okay, so kalau cikgu lorotkan dia sebenarnya kat sini lah. Lebih besar kan? Okay, tapi awak kena ingat dia nilai ada tanda nilai mutlak. Bila ada tanda nilai mutlak, okay, bermaksud okay, dia kira jugalah kawasan yang negatif ni. Ni. Sebab kita tahu nilai negatif ni kalau ada nilai mutlak pun dia akan dapat nilai positif. So maksudnya kita akan ada dua kawasan yang sama besar. So ni dua kawasan yang sama besar. Okay, jadi 2 darab dengan PZ lebih besar daripada 0.834. Okay, so kita kira, baca dulu 0.8. 0.8 kat sini. Okay, kemudian 3. Okay, 3. Dan nilai belakang ialah 4. Iaitu 0.0011. So 2 darab dengan okay, 0.2022. Sebab ni 3 kat belakang tolak dengan 1 kan. So jadi 22. So dapatlah 0.4044. Okay. Untuk H, PZ lebih lebih kecil daripada 1.205. So kalau kita nak cikgu lorotkan, dia adalah kawasan sini je. Sebab nilai mutlak dia lebih besar daripada kosong. Okay, so ni adalah kawasan dia. Tapi sebab ada nilai mutlak, maksudnya kawasan sini pun dia terlibat. Dia adalah dua kawasan yang sama besar kan? Okay, so macam mana nak dapat kawasan yang berwarna merah ni? Yang berwarna merah. Okay, so kita perhatikan ada dua kawasan putih yang sama besar. Sebab apa cikgu kata sama besar? Sebab nilai dia bersimetri. Ni negatif 1.205, inilah 1.205. So luas kawasan putih ni sama. So semua sekali ialah 1. Kita akan tolakkan dengan 2 kali kawasan yang sama besar ni. So kita bacakan 1.2. Okay, 1.2 kat sini. 1.20. Okay, ni. Kemudian 5. Tengok 5. Dia 9. So 0.1151 tolak dengan 0.0009. So kita akan dapat ni lah. Okay, so 1 tolak dengan 2. Dengan nilai yang kita baca, kita akan dapat kawasan yang berlorot ini ialah 0.7716. Okey, seterusnya. Okey, tadi cikgu ajar macam mana kita nak baca kebarangkalian yang kat dalam. Okey, untuk sekarang ni, dia dah bagi kebarangkalian kat dalam. Okey, tapi dia suruh cari skor Z. Z yang dalam ni pula kita nak cari. Skor Z ni, Z yang ni. Yang bahagian atas dengan bahagian bawah, kita nak cari yang ni. Dia bagi yang dalam, kita nak cari yang kat luar. So ni kita nak cari yang dalam ni, kita nak bawa dia keluar. Okay, so kalau kat sini PZ lebih kecil daripada, okay, so ni 0.0192. So ini warna biru yang berlorot ni adalah 0.0192. Okay, macam mana cikgu tahu? Garisan dia berada di belakang. Okay, garisan dia berada di belakang kerana nilai dia kurang daripada 0.5. So kita tahu kalau ni lebih kecil maksudnya kawasan yang berlorot itu kat bahagian belakang. Tapi kalau lebih besar daripada 0.5, kita tahulah kalau 0.5 lebih besar daripada 0.5 nilai dia akan berada kat depan. Tapi sebab dia lebih kecil daripada 0.5, so garisan tu berada di belakang. Okay, so sekarang ni kita nak cari garisan ni. Skor Z kat sini ni berapa ni? Dengan luas dia ialah 0.0192. So kita cari dalam graf awak ni, awak cari kat mana nilai yang ada 0.0192. So kalau awak tengok kat sini 0.17. Okey, lagi ke bawah. Okey, ni 0.13. Dia nak 0.0. Okey, kecilkan lagi bacaan. 0.01. Okey, sini 0.013. Okay, dia nak 0.019. Okey, ni 0.017. Okey, so kat sinilah kot nilai yang terhampir, iaitu 0.0197. Okey. So,
adalah ni 0.0192. Ni ada. So direct kita baca. So daripada jadual, kalau kita baca ialah ni ialah 2.0 dan ini adalah 7. 2.0 dengan 7. So daripada jadual ialah 2.07. Okey, untuk P, Z lebih besar daripada nilai 0.281. Okey, lupa pula. Sebab lagi satu ingat ya, ni negatif. Kenapa kena letak negatif? Sebab garisan tu berada di belakang kosong. So, kena letak negatif 2.07. Kita baca daripada jadual 2.07. Tapi negatif ni kerana graf tu berada di belakang. Okey, soalan B, PZ lebih luas di 0.281. Okey, 0.2 lebih besar lebih besar. So lebih besar. Okey, kita tahu graf kalau lebih besar, graf dia ke depan lah. Dan graf tu kurang daripada 0.5. Jadi tak logik lah kalau graf tu kat belakang lebih besar. Kat sini saja dah 0.5. Jadi tak logik kalau graf tu berada di garis tu berada di bahagian belakang. Okey, so 0.281. Okey, so kita so sekarang ni 0.281 ni dah ada. Kita nak cari nilai Z. Z kat dalam ni. Nak cari Z. Nak cari Z mesti baca bahagian dalam lah. Jangan pergi baca kat sini pula 0.2, lepas tu pergi baca 8, baca 1. Memang salah. Okey, so kita 0.281 ni ke barangkali ada. So kita kena cari di mana 0.28. Okey, so kat sini 0.26, 0.29. Okey, kat sini 0.281. Ni graf dia ni warna hijau ni 0.281. Okey, so daripada jadual kat sini kita dapat ngam-ngam 0.2810. So daripada sini kita baca, kita tahu nilai dia 0.5 dan juga 8. Jadi kita tahu Z kat sini, ni daripada jadual ialah 0.58. Okey. Next, PZ lebih besar daripada 0.6495. Okey, so graf ni, ni bentuk graf dia. Ada dua color, sama je sebenarnya. Okey, semua combine, cikgu combinekan. So graf ni bentuk jumlah luas dia ialah 0.6495. Okey, 0.6495. Okey, kenapa cikgu cakap graf garisan dia kat belakang? Okey, sebab dia lebih besar daripada 0.5. So 0.5 ni separuh kat sini saja dah 0.5. Okey, kemudian jadi tambah kena gerakkan lagi garis tu ke belakang lah untuk lebih besar daripada 0.5 iaitu 0.6495. Okey, tapi kalau tengok daripada jadual ni, graf ni, graf pula. Jadual ni paling besar 0.5. Jadi kita tak boleh nak baca lah 0.6495 ni sebab graf ni paling besar pun 0.5. Jadi cara dia ialah kita akan baca kawasan yang tak berlorek ni, iaitu 0.3502. Kita akan baca, kita ubah bentuk soalan. So kita akan baca PZ kalau ni lebih besar, kawasan ni, dia sama je macam PZ lebih kecil dengan 0.3505. Dia lebih kecil kat sini. Lebih kecil daripada kat sini. So sebab apa tadi kita tukar? Sebab kita tak boleh nak, dalam graf tak ada 0.5 paling besar. Ni dah lebih daripada graf. Okey, so kita akan cari 0.3505. 0.3 ni 0.35. Okey, ni 0.37. Cari. Okey. So kalau kita cari kat sini 0.3505. So paling hampir kita dapat daripada graf 3520. Okey, so daripada paling hampir kita dapat 3520, 0.3520, tolakkan dengan yang ni, tolakkan dengan soalan 0.3505, kita akan dapat 15, 0.0015. So tengok kat bahagian belakang, bahagian yang tolak tu, sebab kita tolak kan. Tolak kita dapat 15. 15 kat sini ada. Ngam-ngam iaitu 4. Jadi jawapan dia daripada graf, kosong kat sini. Ni ialah 0.38. Tambah lagi 1, 4. So 0.384. Tapi awak ingat graf ni garisan dia berada di belakang kosong. So mesti ada simbol negatif. Soalan D, dia suruh nak cari nilai P Z antara negatif 1.2 dan juga Z kat sini kita nak cari. So kalau cikgu lukis kat sini negatif 1.2 di sini dan Z kat sini. So luas yang berlorek ni adalah 0.237. Okey.
So, daripada graf kita nak cari, buat macam biasa, macam cara kita nak cari graf tadi, nak cari kawasan yang berlorek ialah 1 tolak dengan PZ lebih besar daripada 1.2. Lebih besar daripada 1.2 sebenarnya ni kawasan putih yang kat belakang. Sebab kita tahu bersimetri dengan kawasan yang kat depan kan. Kemudian tolak juga dengan PZ lebih besar daripada Z kat sini lah. Ni kawasan putih yang bahagian hadapan. Okay, so kita baca. Yang ini PZ lebih besar daripada 1.2. Okay, ini kalau yang ini direct. Jangan awak baca kat dalam pula. Sebab ni Z lebih besar daripada 1.2. Nilai Z ada. So, check kat mana 1.2. Okay, 1.2 ini. Okay, kemudian 1.20 lah kita baca. So, 0.1151. Okay, so 1 tolak ni, ini kita baca ini. Z kat sini. Sebab ni Z kat dalam dah ada, dah tahu 1.2. Okay. So, bila kita akan dapat 0.1151. Okay, so selesaikan dahulu. Okay, PZ ni bawa ke sana ni macam apa? Persamaan linear lah. So, kita akan dapat PZ lebih besar daripada Z ni ialah 0.6479. Okay, macam biasa, ini kita tak boleh nak cari kerana dia lebih besar daripada 0.5. Jadi, cikgu ubahkan jadual. Cikgu ubahkan jadi lebih besar ni cikgu tukar pada kecil. Okay, cikgu ambil pasangan dia 0.6479 ni. Okay, 1 cikgu tolak dengan ni, cikgu akan dapat 0.3521. Okay, so barulah cikgu cari dalam jadual. 0.3521. Okay, 0.35. Okay, so 0.37 kat sini. Kat mana 0 ni? 0.3520. Tak boleh sebab ni kurang. Jadi kita ambil kat sini. 0.3557. Okay, so daripada jadual 0.3557 ni, ini kita tolakkan dengan 0.3521 soalan. So, kita akan dapat 0.0036. So, check ada tak 36? 36 tak ada, tapi yang paling dekat dengan dia ialah 34 kat sini. So, daripada jadual kita bacalah. Dia 0.3, atas dia 7, belakang dia 9. So, 0.379. Okey, seterusnya soalan E. PZ lebih kecil daripada Z 0.8032. Kalau cikgu lukiskan, okey, garisnya Z kat sini, Z kecil kat sini dan luas di bawah graf ialah 0.8032 ni. Okey, so macam cikgu cakap tadi, kalau lebih besar daripada 0.5, kita tak boleh kira. Okey, sebab graf tu kita boleh baca 0.5 saja. Jadual tu 0.5. Cara dia ialah kita tukar soalan. Okey, so kalau PZ lebih kecil, kita tukar jadi lebih besar. Kemudian pasangan dia. Ni kita kira, warna merah ni, 0.8032 ni graf yang kawasan yang berlorek. Jadi kawasan putih ni, macam mana nak dapat kawasan putih? 1 tolak dengan 0.8032. So kita akan dapat 0.1968. Okey, so kita baca, mana kita cari 0.1968. 0.1968 cari 0.1 ni dah 0.1 ada kat sini. 0.19 15 17 19 kat sini 1977. Yang paling dekat ialah 0.1977. Okey, so daripada jadual, ni kita dapat 0.1977, kita tolak dengan soalan dia 0.1968. So kita dapat 0.0009. Okey, so check 9. Ada tak 9 kat belakang? 9 tak ada, tapi kita ada 8. Boleh, kita ambil 8 lah. So daripada jadual kita akan baca 0.85 lagi satu ialah 3. So 0.853. Okey, next ialah soalan F senang je. PZ lebih besar daripada Z 0.5. So direct lah ni 0.5. So jawapan dia ialah kosong lah. Ni. Okey, next. PZ dia ada tanda mutlak. Z lebih besar daripada ni 0.295 ni. Okey, so sebagai tanda mutlak, cikgu dah cakap. Okey, so satu kawasan berlorek kat sini. Kan? Lagi satu sebab ada nilai mutlak, kawasan berlorek kat sini pun sama. So ada dua kawasan yang berlorek ni. Sebenarnya ni adalah dua kawasan yang berlorek. Jadi ada dua. Jadi graf ni dia tak baca dua kawasan, dia hanya baca satu kawasan. Jadi kita kena bahagi dahulu kepada ni kepada dua. Sebab ni
0.295 ni dua kawasan. So, satu je kita nak hilangkan nilai mutlak, kita bahagikan kepada 2. So, 0.1475. Okey, so kita cari 0.1475. Okey, kat sini. 0.1492. Okey, so tolak dulu 0.1492 tolak 0.1475, kita akan dapat 0.0017, 17. So check kat belakang, ada tak 17? Okey, 17 tak ada, tapi ada 16 yang hampir. Okey, 16. Okey, so 16 kita baca dapatlah 1.0. Ni 4, kat sini ialah 7. So 1.047. Okey, manakala soalan yang ni PZ lebih mutlak juga. Okey, macam biasa kalau mutlak, okey, ingat kalau mutlak, okey, ni kawasan dia, kawasan blorek dia. Okey, tapi sebab dia ada mutlak, maksudnya kawasan dia tu adalah dua kawasan. Ni, satu dari kawasan kat sini. Dan cara dia ialah ni dua kawasan, jadi mesti kita bahagikan kepada dua. Okey, so kita bahagi 2. Okey, so bila bahagikan kepada 2, okay, cikgu akan dapat, kita nak baca nilai yang kuning ni. Kan, nilai yang kuning ni, nilai yang kuning. Okay, cara nak baca yang kuning ni sahaja ialah 0.5, okay, yang ni 0.5 maksudnya separuh. Okay, separuh kita tolakkan dengan ni, yang kita bahagi 2 tadi, 0.8995 bahagi 2, kita akan dapat 0.44975. So, maksudnya 0.5 ni separuh, tolak dengan kawasan merah yang separuh ni, kita akan dapat yang kuning ni. Z lebih besar pada kat sini sebab graf jadual kita baca lebih besar kan. So, kita akan dapat 0.0503. Okey, so cari daripada graf 0.0503, okey, paling hampir kat sini. 0.0505. Okey, so 0.0505 kita tolak dengan 0.0503 ialah 0.002. So refer 2, okey, ada 2. So kita baca daripada graf ialah 1.64, last kali ialah 2, 1.642. Okey, so kita dah habis tajuk-tajuk umum tentang taburan normal, iaitu mula-mula taburan normal X tukar pada Z. So, bila dah dapat Z, barulah kita boleh gunakan jadual sifat untuk cari kebarangkalian. Okey, so kita tengok latihan kendiri 5.13, okey, buku teks 182. Okey, diberi X ialah pemboleh ubah rawat selanjar yang bertaburan normal dengan min 210 dan sisihan piawai 12. Okey, so cikgu keluarkan dahulu maklumat dia. Taburan normal tu min 210 dan juga sisihan piawai sama dengan 12. Okey, so cari skor Z jika X sama dengan 216. So, X sama dengan 216. Okey, min ialah 210 dan sisihan piawai ialah 12. Okey, so macam biasalah dia nak skor Z sahaja. Gunakan formula X tolak min bahagi dengan sisihan piawai. So, kita dapat Z sama dengan 0.5. Okey, manakala soalan B, dia suruh cari skor X jika skor Z ialah negatif 1.8. So, skor Z dia dah bagi. So, X tolak dengan 210 min bahagi dengan 12. Okey, selesaikan persamaan linear ni. So, kita akan dapat X sama dengan 188.4. Okey, soalan ni agak senang lah. Okey, kita tengok soalan kedua. Okey, dia kata diameter bola keranjang yang dihasilkan oleh sebuah kilang bertaburan normal dengan min 24. Okey, so min yang kat tengah-tengah ni ialah 24 dan sisihan piawai ialah 0.5. Okey, so ini adalah maklumat yang dia bagi. Okey, X bertaburan normal dengan 24 dan juga 0.25 ni variance dia lah. Sebab sisihan piawai min 24, sisihan piawai 0.5. Okey, so ni adalah maklumat yang daripada soalan bagilah. Cikgu keluarkan dahulu. Okey, kemudian dia kata rajah menunjukkan graf taburan normal. Okey, so ni. Okey, diberi bahawa luas rantau berlorek ialah 0.245. So, maksudnya luas kat sini. Luas ni, okey, warna kuning tak nampak sangat. Okey, luas yang kawasan berlorek ni ialah 0.245. Ingat luas dia ialah 0.245. Okey, so cikgu tukarkan dulu PX, okey ni. Okey, dalam bentuk kebarangkalian P, okey, X antara K hingga 25.4 ialah 0.245. Okey, so
Ni luas 0.245. Tapi ingat ini ialah X. Okey, so maksudnya macam mana nak dapatkan so kita tahu kalau luas untuk luas untuk yang K ialah semualah ni. Kan? So tolak dengan yang kat depan ni, tolak dengan yang ni sahaja. Yang ni kosong kat sini, so kita akan dapatlah luas kawasan berlorek. Jadi cikgu keluarkan dulu maklumat dia. PX lebih besar daripada K, yang ni PX lebih besar pada 25.4. Okey, tapi ini adalah X. Ini adalah X, maksudnya kita kena tukar dulu kepada skor Z. Okey, so bila cikgu tukarkan kepada skor Z, iaitu 25.4 tolak min 24 dan juga sisihan piawai. Okey, ingat kalau X tak boleh baca daripada jadual, mesti tukar pada skor Z. So PZ lebih besar daripada 2.8. Okey, so daripada daripada jadual, cikgu bacalah 2.8 tu sama dengan 0.00256. Okey, so ini kita tak tahu. So ini tolak dengan ni kebarangkalian dia, kita dah baca daripada graf lagi daripada jadual, iaitu 0.0256 sama dengan 0.245. Okey, so sebab cikgu nak ni sahaja, cikgu terpaksa pindahkan yang ni ke hadapan. So tolak akan jadi tambah lah. So maksudnya PX lebih besar daripada K sama dengan 0.24756. Okey, macam biasa. X tak boleh baca daripada graf. Tak boleh baca daripada jadual. Kena tukar dahulu kepada skor Z. Okey, so skor Z sama juga dengan K tolak dengan 24 bahagi 0.5. Inilah. So ini kebarangkalian dia. Okey, so kebarangkalian, abaikan warna kuning ni. Kuning ni tadi cikgu conteng ni kan. Okay, so 0.24756 ni, 0.24756 cari dalam jadual kat sini. Awak jangan cari yang kat tepi ni pula. Sebab ini ialah luas graf ni. Ni luas graf. Maksudnya kena cari bahagian dalam. So, bila kita cari 0.24756, nilai hampir dia ialah 0.2483 ni. Okey, so 0.2483 tolak dengan 0.24756 ialah 0.0007. So check mana 7 ada tak? Okey, sebaik ada 7 kat belakang. So bila cikgu baca daripada graf, okey, so cikgu tahu yang ni K tolak 24 per 0.5 ni sama dengan Z ni kan. Okey, Z ni adalah nilai yang kita dah baca kat sini tadi, iaitu 0.682. Ni 0.682. Jadi ni cikgu dah baca, dapatlah nilai Z tu ialah 0.682. Okey, so carikan nak dapatkan K, cikgu akan gunakan darab silang. Okey, kalau darab silang, K tolak 24 sama dengan 0.682 darab 0.5. Tolak 24 ni maksudnya kena tambah dengan 24. So dapatlah 24.341. Okey, soalan ketiga. Dia kata ketinggian seorang murid di sebuah sekolah bertaburan normal dengan min, okey, dan juga sisihan piawai dia 10. Okey, so cikgu keluarkan dahulu maklumat soalan. X bertaburan normal dengan min 145 dan juga ni variance dia lah sebab 10 kuasa 2. Okey, ingat jangan tulis ni je, tulis min sama dengan 145, sisihan piawai sama dengan 10. Okey, kemudian soalan A dia kata jika seorang murid dipilih, cari kebarangkalian bahawa tinggi murid itu sekurang-kurangnya 140. Okey, so kat sini sekurang-kurangnya, apa maksud sekurang-kurangnya? So maksudnya PX lebih besar ataupun sama dengan 140. Okey, so ini adalah X. Ingat X tak boleh baca jadual sifir. Jadi kita kena tukarkan, kena piawaikan dulu kepada bentuk Z, iaitu 140 tolak min per 10. So cikgu akan dapat PZ lebih besar ataupun sama dengan 0.5. Okey, so lebih besar. Okey, so kawasan yang dia nak cari adalah kawasan ni lah sebab lebih besar daripada 0.5. Okey, so ini adalah nilai negatif. Nilai negatif kita tak boleh nak cari dalam graf, dari dalam sifir tu kan. Sebab negatif tak boleh. So tapi kita boleh gunakan simetri. Okey, so bila simetri maksudnya 0.5 kat sini sama macam kat depan. Jadi 1 tolak dengan PZ lebih besar pada 0.5. Okey, so baca daripada graf mana 0.5 kat sini. So 0.3085.
Okey. So, 3.085, so 1 tolak 0.3085 kita dapat kebarangkalian dia ialah 0.6915. Okey, untuk B, jika bilangan murid tingkat atas 1 ialah 450 orang. Cari bilangan murid dengan, baca soalan betul-betul. Soalan dalam soalan B, dia nak cari bilangan murid. Okey, kalau soalan A, dia nak cari kebarangkalian. Ni soalan B, dia nak cari bilangan murid. Okey, so untuk B, tapi kita cari dululah kebarangkalian dia berapa. So dia nak tidak lebih, maksudnya kurang daripada 150. So X ni tukar dulu kepada bilangan skor piawai Z, 150 tolak 145 bahagi 10. So cikgu akan dapat Z kurang daripada 0.5. Iaitu kalau kurang daripada 0.5, maksudnya cikgu cari kawasan yang ni, kawasan kat belakang dia. So nak dapatkan kawasan yang kat depan, okey, kawasan ini, maksudnya semua ni satu tolak dengan kawasan yang kat putih ni kan. So satu tolak dengan PZ lebih besar pada 0.5. So cikgu akan dapat kawasan yang warna merah ni ialah 0.6915. Ini adalah kebarangkalian murid yang lebih rendah ataupun tidak lebih daripada 150. Tapi soalan cari bilangan murid. Okay, kita tahu bilangan murid ialah semua bilangan 450. Jadi 450 orang ni kebarangkalian dia ialah 1 lah sebab semua jumlah semua 1 kan. So kalau 0.695 nak cari bilangan murid, 0.695 kita akan darab dengan 450 orang. Jadi maksudnya kebarangkalian 0.6915 ni ialah 311 orang. Okay, kita tengok soalan 4. Okey, dia kata dalam sebuah sekolah 200 orang murid menduduki ujian. Okey, dan bertaburan bernormal markah dia bertaburan normal dengan 50 markah. So cikgu keluarkan dah maklumat dia. Min sama dengan 50 dan sisihan piawai dia ialah 10. Okey, untuk soalan A dia kata jika di ujian itu murid yang memperolehi 70 markah ke atas, 70 markah ke atas dikategorikan sebagai cemerlang. Maksudnya 7 markah PX lebih besar daripada 70 tu cemerlang lah. Dan soalan dia baca betul-betul dia nak cari bilangan murid. Okey, so PX lebih besar daripada 70. Okey, so ini adalah taburan normal. Okey, tukar dulu kepada bentuk piawai X kepada Z. So Z sama dengan 70 tolak 50 per 10. So PZ sama dengan 2. PZ lebih besar daripada 2 kan. So kalau kita nak cari kawasan ni lah, kawasan kat depan ni. So tak ada masalah lah kawasan yang kat depan ni. Sebab ni memang kita boleh baca daripada jadual. So kalau kita baca daripada jadual, 2.0 ni sama juga dengan kebarangkalian dia ialah 0.0228. Okey. Tapi soalan dia tak nak kebarangkalian. Soalan dia ialah cari bilangan murid. Jadi jika kebarangkalian 1 sama dengan 200 orang, jadi kalau 0.0228, okay, so nak cari bilangan murid 0.0228 darab dengan semua murid iaitu 200 orang. Jadi kita akan dapat bilangan murid ialah 4.56. Tapi tak logik lah pula bilangan murid 4.56 ni kan. Jadi sama juga dengan 5 orang. Okay, kita bundarkan dia. Okay, soalan B. Okay, diberi bahawa 60% daripada murid lulus dalam ujian tersebut. Anggarkan markah minimum untuk lulus. Okay, so B, 60% lulus. Maksudnya 60% tu adalah kebarangkalian dia. PX lebih besar daripada nilai berapa tak tahu. Tapi 0.6, kebarangkalian dia yang lulus adalah 6. Okay, jadi berapa markah X yang lulus ni? Okay, so tukarkan dulu ni kepada kita piawaikan dia. So Z, okay, X ni tak tahu. X tolak min bahagi 10 sama dengan 0.6. Okay, perhatikan ya beza Ini, okay, 2 ni duduk kat dalam. So direct kita boleh baca. Ini 0.6 duduk kat luar. Ni kita nak cari Z yang kat dalam. Jadi, okay, so tak boleh nak baca 0.6 sebab jadual graf hanya sampai sifir tu hanya sampai 0.5 sahaja. So kita macam biasa cikgu terbalikkan simbol dia. So lebih kecil, lebih besar jadi lebih kecil. 0.6 cikgu tukarkan 1 tolak 0.6 iaitu 0.4. Okey, so ini X tolak 50. Okey, so kita baca 0.4
ni berada di mana? Ingat kita tak baca 0.4 yang kat sini. Sebab 0.4 ni adalah kebarangkalian, duduk kat belakang. Maksudnya ni duduk kat dalam. Okey, so cari 0.4 duduk kat mana? Okey, yang paling hampir kita dapat 0.4013. Awak kena bezakan ya bila nak baca kat dalam, bila nak baca kat luar. Ini 0.4 duduk kat luar ni, so kita baca kat sini lah. Ni yang kecil-kecil ni. Okey, tapi kalau nak baca Z, nak cari nilai Z kat sini, kalau nilai Z ni dah ada kat dalam, kita boleh cari Z kat sini. Okey, so 0.4013. Okey, so 0.4013 tolak dengan 0.400, balance 13 lagi ni. 13 lagi. So tengok 13 ada tak? 13 tak ada, tapi paling hampir ada 12. So kita akan dapat skor Z dia ialah 0.253. 0.253. Cikgu gunakan negatif. Kenapa negatif? Sebab dia lebih kecil graf dia tu. Okey, so gunakan cara kaedah darab silang. So X tolak 50 sama dengan ni darab silang. Okey, kemudian nak dapatkan X sahaja tambah dengan 50, kita akan dapat 47.47. Okey, tapi markah tak pernahlah pula cikgu bagi markah 47.47 kan. So bundarkan, maksudnya markahnya ialah 47 markah. Okey, soalan kelima. Okey, markah daripada dalam satu ujian bahasa Inggeris di sebuah sekolah bertaburan nombor dengan mean dan juga variance. Okey, so 10% daripada murid di sekolah itu mendapat lebih daripada 75 markah dan 25% daripada murid itu mendapat 40 markah. Okey, so maksudnya PX lebih besar daripada 75 markah ialah 10%. So 10% 0.1. Okey, manakala 25% itu 0.25 dapat markah kurang daripada 40. So ini adalah dua maklumat yang kita tahu. Okey, so macam biasa tukarkan dulu kepada bentuk piawai. So ini dah jadi PZ lebih besar daripada 75 tolak dengan mean per dengan sisihan piawai. Ini pun samalah. Okey, tukarkan kedua-duanya kepada bentuk piawai. Okey, so kalau cikgu keluarkan 75 tolak dengan ni, tolak mean per dengan sisihan piawai. Okey, so cikgu nak cari skor Z. Z ni cikgu nak Z ni kat dalam. So nak cari kat dalam, Z dekat dalam, cikgu rujuk yang dalam lah. Nak cari Z yang kat dalam, cikgu rujuk yang dalam. So 0.1 di mana 0.1 tu berada? So kalau kat sini kita tengok 0.1 berada kat sini lah. 0.1003 paling hampir. So 0.1003 tolak dengan 0.1, so balance 3, tengok 3 dekat mana? Oh, ada tengah-tengah antara 2 dan 4. So cikgu akan ambil nilai dia ialah 1.28. Okay, ni ada 1 dengan 2, cikgu ambil tengah-tengah 1.5 lah. So 1.2815. Okay, so macam sama juga yang ni. Z duduk kat dalam, cikgu nak cari. Okay, so cikgu keluarkan 40 tolak mean per sisihan piawai. Cikgu nak cari Z kat dalam. So cikgu rujuk kat dalam 0.25. Z kat dalam, cikgu rujuk kat dalam 0.25 di mana dia berada. Ni 0.26. Okey, paling hampir 0.2514 kat sini. So 0.2514 tolak dengan 0.2500, baki yang ada ialah 14. Okey, so ada tak 14? 14 tak ada tapi ada 13. Okey, so cikgu gunakan nilai berapa ni? 0.674. So ni negatif 0.674. Okey, so kenapa negatif? Okey, sebab ni cikgu tukar ni. X lebih kecil, cikgu tukarkan kepada lebih besar sebab ni menggunakan kaedah simetri. Okey, so cikgu dah dapat dua persamaan. Ini adalah persamaan pertama, ni adalah persamaan kedua. So persamaan pertama ialah 75 tolak dengan mean sama dengan ni cikgu darab 1.2815 sisihan piawai. Okay, ini persamaan yang kedua 40 tolak mean sama dengan negatif 0.674. Okay, ini sisihan piawai, darab sisihan piawai. Okay, so cikgu nak hilangkan mean dahulu. Okay, so cikgu nak hilangkan mean, cikgu akan tolak lah. So negatif mean tolak negatif mean, mean tu akan hilang. So kalau kat sini negatif, ni yang dua lagi pun akan tolak juga. So 75 tolak 40 ialah 35. Okay, mean ni dah hapus.
1.2815 sisi yang piawai tolak dengan negatif 0.674. Okey, ni akan dapat 1.9555 sisi yang piawai ni kan. So nak dapatkan sisi yang piawai sahaja. Okey. 35 ni 1.35 bahagi dengan 1.955. Ni pindahkan ke sini kan. So akan dapat sisi yang piawai ialah 17.9. Okey, sisi yang piawai dah dapat sebab soalan suruh cari min dan sisi yang piawai. Sisi yang piawai dah dapat, nak cari min, cikgu gantikan sisi yang piawai ni dalam persamaan 1 ataupun 2. Okey, so ni cikgu gantikan dalam persamaan yang pertama lah. 75 tolak min sama dengan, cikgu gantikan sisi yang piawai yang dah dapat. Okey, so bila cikgu gantikan, cikgu akan dapat min ialah 52.06. Okey, dah soalan yang ke-6. Okey, dia kata jisim buah betik yang dihasilkan di sebuah kebun. Okey, ni maklumat daripada soalan cikgu dah keluarkan. Okey, min dia ialah 840. Okey, ni min. Min 840 dan juga sisi yang piawai ialah 24 gram. Okey, dia kata buah betik yang berjisim antara 812 dengan 882 diekspor ke luar negara. Yang akan diekspor adalah antara 812 dan juga 882. Manakala yang 812 gram atau kurang akan dijual di pasar tempatan. Okey, untuk soalan A, dia kata cari kebarang kalian sebiji betik yang akan dipilih secara awak diekspor ke luar negara. Okey, so soalan dia nak yang diekspor ke luar negara. So daripada ekspor kita tahu yang akan ekspor ialah antara 812 dengan 882. Okey, so ni akan diekspor lah antara 812 dan 882. Ini skor Z, ini skor X normal. So tukarkan dulu, piawaikan dulu kepada skor Z. So 812 tolak 840 bahagi 24. Ini pun sama, tukarkan. So cikgu akan dapat nilai dia antara negatif 1.167 hingga 1.75. So grafnya kalau cikgu lukiskan ni kawasan yang kat tengah-tengah ni kan. Ni kawasan ni, cikgu nak kawasan ni. So bila cikgu nak kawasan yang merah ni, yang cikgu lorikkan ni, okay, cikgu tak ada nak kira. Jadi cikgu akan kira satu jumlah semua, satu tolak kawasan putih kat belakang, tolak dengan kawasan putih yang kat depan. Jadi P tolak dengan Z lebih besar 1.167. Ni kawasan kat belakang ni. Kawasan kat belakang cikgu tak bolehlah kurang daripada negatif sebab tak boleh baca negatif sebab tapi dia simetri dengan kawasan yang depan kan. So Z lebih besar daripada 1.167. Okay, kemudian tolak dengan PZ lebih besar daripada 1.75. Okay, so baca je lah daripada graf 1.167 ni kalau cikgu baca daripada graf. Ingat, ni Z yang kat dalam kan. Z kat dalam. So Z kat dalam, jadi dalam ni dah tahu. Baca direct je daripada graf 0.1216. Ini pun baca direct, dapatlah 0.0401. Jadi maksudnya ke barang kalian buah yang akan diekspor ialah 0.8383. Okey. Soalan B, kalau kita baca betul-betul, soalan tu dia kata buah yang tidak diekspor dan dijual. Okey, kalau kita baca soalan dia kata 812 hingga 882, okey kat sini. Okey, min ialah 840 kan. Okey, ini ialah yang akan diekspor. Okey, ni warna merun ni akan diekspor. Okey, manakala dia kata kalau kurang akan dijual di akan dijual di pasar tempatan. Tapi soalan dia kata yang tidak diekspor ni, tidak diekspor dan juga tidak dijual. Jadi sebenarnya soalan ni dia nak cari kawasan yang putih ni. Tapi soalan dia highlight kat sini, dia nak bilangan buah betik. Jadi kita kena cari kebarangkalian kawasan putih iaitu PX lebih besar daripada 882. Okay, so piawaikan dia, kita akan dapat PZ 1.75. So kita akan dapat 0.0401. Maksudnya yang tidak diekspor, yang tidak dijual ialah 0.0401. Tapi soalan tak nak kebarangkalian, soalan nak bilangan buah betik. Okey, so 0.0401 ni darab dengan bilangan dia 2500. So akan dapat 100.25. 25 peliklah pula buah suku je. Jadi kita bundahkan sama juga dengan 100 biji buah betik.
Okey, agak panjang lebar untuk topik taburan normal. Dia sebenarnya agak mudah sebab soalan ni untuk taburan normal sebenarnya awak kena faham dulu, tukar maklumat, cari dulu skor normal dia, skor X. Daripada skor X, tukar kepada piawaikan dia kepada skor Z dan piawai kepada skor Z, baca jadual survey. Okey, so kalau soalan pun kadang-kadang terbalik je daripada skor Z, dia dah bagi ke barang kalian. So, bila dah bagi ke barang kalian, cari skor Z. Dah dapat skor Z, cari nilai X. Tapi turutan dia sama je lah. X, Z, baca jadual. Ataupun baca jadual, cari skor Z, cari X. Okey, so cikgu harap awak dapat siapkan latihan. Apa-apa masalah boleh PM cikgu. Itu sahaja. Terima kasih.